Boleh dengar insya-Allah. Kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh dengar insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah. Kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan program kita. Alhamdulillah. Dan pada malam ini kita mulakan dengan kita mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita bertaubat kepada Allah. Kita mohon kepada Allah jangan jadikan dosa-dosa kita, kelemahan kita, keaiban kita, kehinaan kita penghalang barakah, penghalang rahmat, penghalang hidayah, penghalang taufik daripada Allah. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh kasih sayang kita menyampaikan selawat dan salam pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, pada ahli keluarga baginda, para sahabat baginda serta mereka yang mengikuti perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah, kita malam ini akan bincang satu tajuk yang agak berat, agak besar. Kita akan mengupas tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bersangkut paut dengan fasa-fasa kepimpinan. Saya pernah kupas hadis ini sebelum ini dalam beberapa siri, tapi pada hari ini dan pada kali ini kita akan melihat secara detail beberapa fasa-fasa yang ada, termasuklah fasa yang keempat sekarang. Dan mungkin tuan-tuan perempuan diharap dapat bersabar sebab sebahagian daripada perkara yang kita sampaikan ini adalah merupakan perkara yang telah pun kita sampaikan. Saya gabungkan kerana ada di kalangan kita yang mungkin tidak mendengar siri-siri yang awal. Kalau kita tak bincang daripada awal, kita bimbang tidak faham. Dan insya-Allah pada malam ini kalau tidak sempat, saya akan buat sampai besok. Besok malam kita akan sambung insya-Allah. Saya rasa tak sempat, kurang-kurangnya 2 malam, kurang-kurang. Kita mulakan dengan berdasarkan kepada topik perbincangan. Ada 5 perkara yang akan saya sentuh. 5 perkara membawa kepada 2 hari kurang-kurang atau 3 hari. Yang pertama sekali kita akan mengenali qadhiyah Islam. Qadhiyah Islamiah, permasalahan Islam mengikut fasa-fasa pemerintahan dan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita akan lihat setiap fasa tu dia ada dia punya fiqh dia punya fiqah dia. Jadi kita akan tengok sikit sebanyak apa yang dihurai oleh para ulama kita, saya cuma sampaikan. Kemudian begitu juga kita akan berbincang tentang kekeliruan yang berlaku ketika memahami fasa. Di mana daripada kekeliruan itu telah menyebabkan berlaku beberapa penganiayaan dan penzaliman, sehingga sebahagian daripada mereka yang bergelar ulama rupa-rupanya ulama usul. Sebahagian daripada mereka yang digelar sebagai orang yang berdakwah, orang yang berjihad, orang yang melakukan kerja-kerja amar ma'ruf nahi munkar, digelarkan sebagai pengganas. Jadi kita akan tengok kekeliruan itu. Fiqh ada kekeliruan di zaman kita ni, di masa kita ni dan di masa yang sebelum ni.
So kita akan melihat juga kekeliruan itu bagaimana pula dengan Malaysia. Malaysia pula macam mana. Kita akan tengok sikit insya-Allah. Kemudian kita akan bincang penggunaan selepas itu kemuncak, menuju kepada kemuncak fitnah. Kita akan bincang penggunaan Great Reset. Adakah Great Reset ini satu konspirasi, satu teori, satu ilusi kan? Kita akan bincang. Tapi mungkin besok malam. Tak sempat saya rasa. Jadi kemudian lepas itu kita akan bincang tentang fasa kemenangan dan kebangkitan. Ini kita akan bincang secara ringkas, dan kemudian lepas itu bagaimana mendapat husnul khatimah. Husnul khatimah pada akhir zaman. Macam mana akhir zaman ni kita nak dapat husnul khatimah, itu di akhir. Jadi mungkin kita akan ada 2 hari, hari ni yang esok ataupun 3 hari, antara 2 lah insya-Allah. Baik, mari sama-sama kita mulakan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini agak panjang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis ini sahih. Diriwayatkan Imam Ahmad, begitu juga At-Tabrani dan sebagainya, yang disahihkan juga oleh Albani. Disahihkan oleh Albani juga, dan hadis ini hadis sahih. Hadis ini panjang, saya bacakan makna sajalah sebab kita bimbang masa kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda daripada hadisnya ini, maka Nabi menggambarkan tentang masa-masa pemerintahan umat. Maka yang pertama dia kata masa kenabian. Masa kenabian. Takunnun nubuwatu fikum. Maka yang bermula kita kata masa kenabian, nubuwatu fikum, yang ada pada kamu itu, yang akan berlangsung dalam beberapa masa. Masa atau sa'allahu, Allah akan memberikan kepada kita beberapa masa, beberapa tahun, kemudian Allah mengangkatnya. Kemudian setelah itu masa yang kedua, dia sebut khalifah yang mengikuti manhaj Nabi ataupun khulafa ar-rasyidin, yang kita panggil sebagai khulafa ar-rasyidin, yang mana khilafatun ala minhajil nubuwah, dia akan berada bersama-sama dengan kita. Lepas itu dia berapa lama dia akan diangkat, habis. Selepas tu masa datang pula masa raja-raja yang menggigit selama beberapa masa. Kemudian datang pula raja-raja yang berkuasa ataupun yang diktator. Jadi kita lihat raja-raja yang menggigit, digambarkan itu raja-raja yang dipanggil mulkan a'dha, iaitu raja-raja yang menggigit, khilafah-khilafah yang menggigit. Kemudian selepas itu bersampai beberapa masa, maka habis, Allah angkat. Bukan kemudian sampai kepada kepimpinan yang memaksa, mulkan jabriyan. Mulkan jabriyan, iaitu kepimpinan yang memaksa, yang diktator, akan melanda kepimpinan umat, dan kemudian selepas itu dia akan diangkat, dan kemudian akan lepas daripada kepimpinan mulkan jabriyan tadi, akan berlakulah kebangkitan, maka akan disebut khilafatan ala minhajil nubuwah, iaitu satu kebangkitan khilafah Islam. Jadi mulkan jabriyah itu lepas tu kebangkitan. Selepas kebangkitan Rasulullah SAW diam. Jadi hadis ini ramai yang dah tahulah, insya-Allah. Kita nak cuba tengok satu-satu dan kita melihat fiqh, di mana kedudukan amar ma'ruf nahi munkar, di mana kedudukan dakwah, di mana kedudukan umat Islam, apa dia kena buat. Para ulama, ahli-ahli sejarah telah menerangkan kepada kita banyak kitab-kitab sejarah, sirah, dan menerangkan tentang hadis ini. Maka kita boleh bagikan kepada 5 fasa. Fasa yang pertama disebut fasa nubuwah, itu fasa kenabian, yang mana fasa ini terbahagi kepada 2. Yang pertama ialah selama 13 tahun kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu, bersama-sama dengan sahabat-sahabat dalam keadaan tertekan, dalam keadaan sedikit, dalam keadaan dikuasai oleh kepimpinan kaum kafir musyrikin. 13 tahun yang pertama, fasa nubuwah. Kemudian selepas itu 10 tahun pula, setelah berhijrah pergi ke Madinah,
maka kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menjadi Amirul Mukminin. Dialah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dialah menjadi nabi, dialah menjadi rasul, dia menjadi kepimpinan atau Amirul Mukminin. Kemudian selepas itu disambung oleh Khulafa Ar-Rashidin, khilafah ala minhajil nubuwah, iaitu kekhilafahan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada Khulafa Ar-Rashidin itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi ada 4 orang Khulafa Ar-Rashidin. Jadi ini selama 30 tahun. Ini dah lepaslah juga. Baik. Kemudian masa yang ketiga ialah disebut mulkan a'dha ataupun a'dhan, iaitu kepimpinan kerajaan yang menggigit. Kerajaan yang menggigit selama 13 abad, kurang lebih, atau 14 abad. Disebut sebagai bermula daripada kepimpinan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan terakhir sekali lah Empire Kesultanan Turki Osmaniyah. Jadi berakhir pada tahun 1924 dan berakhir pada tahun 1924 bersama dengan 1342 Hijriah. Jadi 1342 Hijriah, tahun ini 1442 Hijriah, maka kurang lebih 100 tahun dari sudut Hijriah. Jadi babak ini yang disebut mulkan a'dhan, iaitu kepimpinan yang menggigit. Apa beza kepimpinan menggigit dengan kepimpinan Khulafa Ar-Rashidin? Jadi bezanya ialah kepimpinan yang menggigit ini, dia menggigitlah, maknanya dari corruption, tapi dia pegang, masih lagi ada Quran dan Sunnah, itu masih ada, sistem khalifah masih ada, walaupun terpaksa berhadapan dengan kekacauan, corruption, kelemahan umat dan sebagainya. Begitu juga ketika di Khulafa Ar-Rashidin, mereka bukannya menggigit, mereka menggenggamlah, kita kata pegang. Jadi zaman Khulafa Ar-Rashidin tu Quran dan hadis tu memang dipegang betul. Dipegang sungguh-sungguh, tidak ada corruption. Kalau ada kelemahan tapi tidak ada corruption. Corruption pun dalam bentuk yang terlalu sedikit kalau nak gambarkanlah. Ini contoh. Kemudian selepas itu masuk kepada fasa yang keempat yang disebut mulkan Jabriyan, ataupun kita kata mulkan Jabariyah, kita boleh jugalah kan. Ataupun Jabriyan itu iaitu penguasa yang memaksa, diktator. Setelah jatuh Osmaniyah yang terakhir, maka sekarang ini kita berada di fasa mulkan Jabriyan. Kita berada di fasa di mana sistem khilafah Islam dah tak ada. Dah tak ada dah. Maknanya ada kepimpinan orang-orang Islam. Kepimpinan orang-orang Islam. Rajanya Islam, Perdana Menterinya Islam. Tetapi dia tidak merupakan sistem Islam. Sebab tu ulama-ulama ijma' lah. Ijma'. Kita nak kata, kalau tak jima' pun jumhur lah. Kalau mungkin ada kok-kok kan ada yang sebut. Ada seorang dua yang tak sama pula. Tak apalah. Jumhur ulama'. Sebab yang mengkaji ni ramai. Menyatakan bahawa fasa yang keempat, mulkan Jibriyan itu adalah fasa sekarang setelah kejatuhan Osmaniyah. Iaitu setelah kejatuhan Osmaniyah, tidak ada mana-mana negara dalam dunia yang mengamalkan sistem yang berasaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Jadi ini jumhur ulama. Kalau ada pun mengamalkan Sunnah ataupun Quran, bahagian-bahagian tertentu saja. Dia tak semua. Macam negara kita sendiri pun, kita ada perlembagaan kita, yang dasarnya itu berbantung kepada the common law of British. Jadi ada dia punya tu, walaupun ada Islam-Islam. InsyaAllah kita akan bincang tu. Baik. Kemudian babak yang kelima, setelah daripada itu, iaitu digambarkan kepada akan ada khilafah ala minhajil nubuwah. Maknanya akan patah balik macam mana zaman Khulafa Ar-Rashidin. Ini yang menarik ni. Lepas teruk, kena pukul, kena apa sebagainya, maka akan sampai kepada khilafah ala minhajil nubuwah, maka kepimpinan orang beriman semula. Jadi Nabi gambarkan perkataan itu sama macam mana ketika bermulanya kan
sistem khilafah tadi selepas daripada wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sinilah kita lihat kan, bagaimana yang kritikal untuk kita bincang di sini fiqahnya, tu fiqhnya nak faham ni. Terutamanya orang muda-muda kita ni nak faham kita ni kat mana ni. Kan? Jangan kita ingat kita ni di peringkat nabi. Tiba-tiba ada orang mengaku nabi. Kan? Nubuwah, dia mengaku nabi pula, dia mengaku rasul. Rasul kahar. Rasul macam-macam lah dia mengaku rasul. Tak ada dah. Rasulullah SAW kata tidak ada dah kepimpinan rasul, nabi dah tak ada. Yang ada kepimpinan kan raja yang menggigit ataupun khilafah. Baik. Jadi sinilah kita lihat kita melihat kita bermula dengan babak kepimpinan mulkan a'dha. Ataupun mulkan a'dha itu atau para pemimpin yang menggigit. Apa maksudnya pemimpin yang menggigit ini? Maksud pemimpin yang menggigit ini ialah para khalifah Islam. Khalifah Islam. Kita masih guna perkataan khalifah Islam. Sekarang ni bila maksud khalifah Islam maknanya Amirul Mukminin. Dia yang memimpin semua umat Islam. Mungkin ada 2-3 kerajaan tapi memimpin semua Islam. Dia menguasai. Jadi khalifah yang Islam itu, sistem khalifah itu yang berasaskan kepada Quran dan hadis sunnah Rasulullah tadi, bermula daripada Daulah Umayyah, Daulah Bani Umayyah, kemudian negara Daulah Abbasiyah, kemudian berakhir dengan Turki Osmaniyah yang disebut sebagai Ottoman Empire oleh orang barat, dan total masanya lebih kurang 13 abad atau 14 abad, lebih kurang itulah. Dan ketika itu mulkan a'dha ini maknanya kepimpinan Islam. Ini saya nak ulang sebab kita nak faham fiqh dia, nak faham dia punya fiqh dia macam mana. Jadi disebut sini ketika itu masih hidup pemimpin-pemimpin yang mendapat gelaran khalifah yang melakukan sistemnya mewarisi mungkin juga kepimpinan itu berdasarkan warisan, mungkin juga dipilih, dan namun kita lihat raja-raja pada masa itu mereka masih lagi berpegang dengan Al-Quran. Disebut menggigit, raja yang menggigit. Raja yang menggigit ni maknanya raja yang masih lagi menggigit Al-Quran dan Sunnah. Sehingga Nabi menggelarkan mereka itu sebagai raja, mulkan a'dad, raja yang menggigit. Jadi apa maksud raja yang menggigit ini? Raja yang menggigit ini maksudnya ialah mereka masih lagi menggigit Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya minta izin minum sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi maksud menggigit Al-Quran ni maknanya mungkin dia tak perfect takwanya, mungkin dia ada masalah, mungkin ada dosa, mungkin ada corruption, mungkin ada macam-macam masalah, tapi masih sistemnya Quran dan Sunnah. Quran dan hadis Nabi. Ini maksud mulkan a'dha ataupun mulkan a'dha ni. Maka ibaratnya kalau kita lihat apa bezanya antara kepimpinan Khulafa Ar-Rasyidin zaman sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Osman, Ali tadi dengan raja-raja selepasnya, kan? Raja-raja sebelahnya tu dia menggigit kata Rasul. Tapi sahabat tadi dia Khulafa Ar-Rasyidin tadi dia menggenggam. Menggenggam. Jadi kalau nak bezakan mana kuat gigit dengan genggam, genggam kuat lagi lah. Kalau kita nak naik bukit, nak naik gunung, kita pegang tali, kita pegang dengan tangan tali, dengan kita gigit, dengan mana lagi kuat? Tentulah pegang dengan tangan kuat lagi. Jadi itu yang membezakan. Tetapi dua-dua masih lagi ada. Masih ada. Sebab itulah dalam sepanjang 13 abad, 14 abad itu, maka kita melihat ada di kalangan raja-raja itu yang bagus. Yang bagus, yang menggenggam. Seperti Khalifah Umar Abdul Aziz contohnya. Yang baik, yang benar-benar cuba mengikuti. Dalam masa 2 tahun lebih dia memerintah, kan, dia mengikuti. Alhamdulillah, menjadi satu contoh. Kan. Namun demikian ada juga yang kejam. Kan. Ada juga yang kejam. Jadi kita lihat di sini, kan, walaupun dia kejam, walaupun dia jahat, tapi masih menjadikan Al-Quran dan hadis Nabi SAW sebagai dia punya apa? Dasar. Negara itu dasar. Rujukan dia Quran. Rujukan dia hadis. Bila nak kata
nak buat bincang undang-undang, ini dulu. Bukan yang lain. Ini maknanya mulkan a'dha. Ini kepimpinan raja yang menggigit. Ini kita kena faham. Kita kena faham. Jadi sebab itulah sistem khalifah menjadi susunan formal dalam kehidupan bernegara. Kehidupan bernegara. Apa beza dengan mulkan Jibrian, fasa selepas itu, fasa kita? Ulama-ulama mentafsirkan bahawa mulkan Jibrian ini adalah merupakan fasa di mana pemimpinnya diktator. Pemimpinnya ada masalah. Ada dua masalah. Yang pertama, masalah personal. Masalah peribadi. Pemimpinnya ada masalah peribadi. Ini zaman kita. Pemimpin ada masalah peribadi. Yang kedua, pemimpin ada masalah dari sudut sistem. Ini mulkan Jibrian. Fasa keempat ini ialah fasa yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahawa umat Islam dalam keadaan kepimpinannya ada masalah dan sistem kepimpinan pun ada masalah. Ini dua. Zaman kita lah. Zaman kita. Jadi ini perbezaan yang paling besar sekali, yang ketara sekali. Ya, sebab itulah ketika berada di zaman fasa yang keempat ini, contohnya, maka umat Islam mengalami pengusiran daripada rumah. Kita tengok, kena aniaya, kena zalim, kena bunuh, kena boykot, macam-macam lah, kena seksa, ethnic cleansing, pembunuhan secara beramai-ramai. Ketika zaman khilafah Islamiyah, fasa ketiga tadi, iaitu raja-raja menggigit tadi, umat Islam tak pernah berada dalam keadaan macam itu. Dibantai beramai-ramai, mesti ada yang protect. Mesti ada yang protect. Tapi masa zaman sekarang tak ada. Jadi zaman khilafah Islamiyah tidak ada keadaan-keadaan yang kita alami sekarang. Sebab itulah sebenarnya kita sekarang berada di zaman mulkan Jibriyah tadi, kepimpinan yang diktator tadi, sama macam zaman ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabatnya di peringkat Mekah. Di peringkat Mekah 13 tahun. Kenapa? Sebab ketika itu kepimpinan yang menguasai Nabi dan sahabat-sahabat tadi, kelompok orang Islam tadi, ialah kepimpinan yang mempunyai sistemnya, sistem bukan Islam ataupun sistem yang berdasarkan hawa nafsu. Sistem yang berdasarkan hawa nafsu. Jadi fiqh ketika di zaman itu lebih kurang samalah dengan fiqh ketika di zaman mulkan Jibrian zaman ni. Lebih kurang sama. Tak sama sepenuhnya. Sebab dia ada perubahan flexibility, tapi lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Kita akan tengok nanti. Jadi sebab itulah perjuangan di Mekah tak sama dengan perjuangan ketika di Madinah. Dari sudut fiqh. Dari sudut cara kaedah dakwahnya. Contohnya. Dari sudut kaedah tarbiyahnya. Contohnya dari sudut kaedah perjuangannya. Dia ada berbeza-beza. Di mana ketika di Mekah dulu, sahabat-sahabat juga mengalami yang sama. Ada dianiaya, diseksa, diboykot, malahan dibunuh. Sampai peringkat terpaksa hijrah. Terpaksa hijrah ke Absyah. Contohnya. Pernah satu ketika oleh kerana penderitaan yang amat berat yang dialami oleh para sahabat. Salah satu seorangnya Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. Dia salah seorang orang yang dianiaya. Khabbab ini dia pernah kena ketuk kepala dia sampai lembik. Maka dia bertanya dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, bila lagi kita nak menang ni?" Macam itu. Macam hari ni lah. Orang anak-anak Palestin tanya kepada ketua-ketua dia, "Bila kita nak menang ni? Bila nak kalahkan Israel ni? Bila kita nak menang ni?" Contoh. Jadi zaman sahabat pun ada. Mata nasru minallah. Bila kemenangan daripada Allah? Soalan-soalan itu. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluhan sahabat ni. Ini kita nak kena belajar ni. Memang susah, memang payah. Besok saya akan sentuh apa yang susah, apa payahnya. Bakal ni orang menakutkan. Tak apa, kita akan tengok nanti. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawapan? Ini fiqh yang kita kena faham. Dalam keadaan yang kita ditekan, dikelilingi, dimulkan Jibrian ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab. Hadis ni panjang. Saya bacakan makna saja. Ada seorang dahulu yang ditanam badannya ke dalam bumi sehingga sebatas leher. Lalu kepalanya digergaji sehingga terbelah dua. Namun perkara itu tidak menghalang dia untuk tetap beriman. Jadi zaman-zaman Mekah ni, Nabi kata apa?
Zaman dulu yang masa zaman macam kita ni, zaman susah ni lah. Kan? Ada hamba Allah yang beriman ni ditanam sampai paras leher. Saya dah tengok dah. Satu video yang ditayangkan di Syria, ditanam. Mula-mula sampai leher. Lepas tu, dia tanam sampai kepala. Sampai leher dia suruh sembah Bashar. Dia kata tidak ada Tuhan melainkan Bashar. So dia suruh iktiraf Bashar sebagai Tuhan. Jadi akhirnya dia dibunuh. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada zaman sebelum kamu ni, dia kata, ialah orang beriman ditanam sampai ke lehernya, kemudian kepala dia gergaji dua. Kan? Tapi tetap dia beriman, beragama. Kemudian ada di kalangan orang beriman sebelum kamu yang disisir, yang disikat dengan besi. Maknanya badan dicarik-carik dengan besi, dicarik-carik, dikoyak-koyakkan sehingga terkelupas dagingnya, nampak tulangnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tahap di Mekah ni macam gitu. Dia punya susah dia tu. Berlaku tak zaman kita? Mulkan Jibriyah ni, masa kampanye ni, berlaku. Sekarang berlaku. Jadi, dikata disisir. Disisir. Berlaku di Palestin. Salah satu siksaannya dalam penjara Israel, dia patahkan tulang. Dipatahkan tulang, dicocok. Ada yang satu dia siat. Disiat apa namanya rambut ni, ditarik siat. Kulit ni disiat kulit. Kemudian namun mereka tetap beragama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, demi Allah, sesungguhnya urusan ini akan disempurnakan. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih, tuan-tuan. Sesungguhnya urusan ini akan disempurnakan. Maknanya, kamu ni sekarang ni susah ni, kita ni sekarang susah ni. Sekarang susah. Kita akan susah lagi. Lepas ni akan susah lagi. Kita ni. Kan? Akan disempurnakan sehingga seorang pengembara berjalan dari San'ah sehingga ke Hadral Maut tidak merasa takut kepada apa pun selain Allah ataupun serigala yang menerkam gembalanya. Akan tetapi kamu ni tak bersabar. Kamu ni tak sabar lagi. Jadi kita ni, kalau di zaman kita ni kita masih boleh mengeluh lagi, maka Rasul kata apa? Kalau ada Nabi lah depan kita, kamu tak sabar. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Nak sebut kat sini, bahawa Nabi SAW menggambarkan kepada Khabbab bin Arad tadi, radhiyallahu anhu, dia kata, memang susah, memang payah. Tapi kamu apa? Kufu aidiyakum. Genggam tangan kamu, wa aqimus salah, dirikan solat. Maknanya kita sabar, kita tenang dengan solat. Ini digambarkan. Baik. Apabila kita melihat akan perkara ini, maka akan berlaku beberapa kekeliruan. Ini kita nak bincang, ini penting ni. Kekeliruan tatkala ketika mana mulkan Jabariyah atau bukan mulkan Jabriyan tadi ataupun Jibrian tadi diletakkan sama dengan mulkan Aqdan. Jadi sekarang ni apa dia? Di mana kekeliruan kita ni? Kekeliruan kita ni terutamanya dalam bahagian kita nak bergerak sebagai seorang Muslim, mukmin, sebagai satu organisasi, sebagai satu kita kata pertubuhan Islam, sebagai satu gerakan Islam. Tuan-tuan dan puan, tajuk ni kenapa saya pilih, tuan-tuan? Tajuk ni agak sensitif. Bukan agak sensitif, memang sensitif. Tapi sebab ada soalan, banyak soalan tanya pasal tajuk ni, fiqh ni. Jadi saya pun saya tengok balik kajian nota-nota saya dulu. Saya tengok, saya campur gabung sikit apa yang saya baca-baca, yang saya bincang-bincang dengan orang-orang alim. Saya tanya-tanya sikit pandangan mereka, dan saya sampaikan kepada tuan-tuan puan-puan sekalian pada malam ini, untuk kita nak melihat kekeliruan yang berlaku. Kenapa, tuan-tuan? Sebab saya nak sebut kat sini, saat-saat, masa-masa, tahun-tahun kesusahan di mana umat Islam dicantas. Bukan umat Islam saja, gerakan Islam dicantas, pertubuhan Islam dicantas, sudah semakin dekat. Maka kita kena ceritakan fiqh ini, di mana tak ada orang lain yang boleh nak ceritakan sama bincang-bincang macam kita ni. Tak ramai orang bincang benda-benda ni. Kita kena ceritakan supaya
ketika sampai waktu itu, kita tahu bertindak macam mana. Jadi kita nak kena tengok. Jadi bagaimana bila Mulkan Jabriyah ini digabungkan? Maknanya ada orang kata, kita ni sekarang ni sebenarnya dah ada khalifah ni. Kita dah ada kepimpinan Islam. Kita dah ada orang yang nak memimpin Islam ni. Kan? Jadi sebenarnya zaman kita Mulkan Jabriyah ini, zaman diktator ini, kan? Tak ada kepimpinan Islam, yang ada hanyalah kepimpinan orang-orang Islam. Macam itu. Orang-orang Islam. Kalau ada pun kepimpinan yang bercampur-campur, sistemnya bercampur-campur. Sebahagiannya kita ambil Islam sikit, sebahagiannya kita ambil British sikit, Barat sikit. Baik. Dalam keadaan ini kita kena faham, Ahlus Sunnah wal Jamaah ijma'. Ni ulama-ulama yang Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat menyatakan bahawa mentaati pemerintah Islam adalah wajib. Ini fiqh ni kita kena faham. Mentaati pemerintahan Islam adalah wajib. Haram hukumnya memberontak. Ini ijma'. Maknanya kalau ada khalifah Amirul Mukminin, ada khalifah, maknanya ada pemimpin Islam yang melaksanakan sahsiahnya Islam dan hukumnya Islam, maknanya dia punya tata cara tu wajib taat. Wajib taat. Hukum memberontak tetap keluar daripada wilayah pemerintahan ulil amri kaum muslimin itu. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Kerana apabila kita bertindak keluar daripada peraturan-peraturan itu, maka sebenarnya kita telah melanggar perintah Allah dan melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ini ayat yang selalu kita dengar. Tapi kat mana nak letak ayat ni? Malam ni kita tengok. Jadi ayat ini yang kita kata tak boleh lawan wa ulil amri minkum, ialah amri minkum tadi, kepimpinan yang atiiullah, mentaati Allah, wa atiiur rasul, yang mentaati Rasul. Maknanya dia taat Allah, taat Rasul. Maka dia memimpin dengan Quran dan hadis. Maka kita wajib taat. Contoh yang berlaku kepada para ulama kita yang menjadi contoh, orang-orang terdahulu daripada kita, contohnya kisah Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dia telah memilih untuk menerima hukuman, dipenjarakan, dipukul, disebat Imam Ahmad. Kerana apa? Dia mempertahankan pendapat dia bahawa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran itu firman Allah. Al-Quran ini bukan makhluk pada masa itu. Khalifah telah terpengaruh dengan fahaman bahawa Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal masuk penjara, dia tak lawan. Dia tak lawan khalifah. Walaupun pandangan khalifah itu sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Tapi dia tak lawan khalifah. Sebab apa? Sebab sistem masih lagi sistem Islam. Sistem masih lagi Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sinilah menjadi satu contoh kepada kita, pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah dari masa ke masa, bahawa bila kita berhadapan dengan pemerintahan Islam yang menerapkan hukum Allah, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai asas negara, maka diam dan taat meskipun dizalimi oleh pemimpin tadi adalah pilihan yang paling utama. Paling utama. Ini kita kena faham. Ini adalah kita kata zaman yang fasa ketiga. Raja yang menggigit, masih lagi ada Quran, ada hadis. Contoh yang lain, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia pernah difitnah dan pernah dipenjara. Contohnya macam Imam Syafi'i pun pernah kena penjara. Kita pernah dengar cerita dia. Imam Malik, semua imam-imam banyak kena. Jadi kita sebut kat sini, contohnya Ibn Taymiyah rahimahullah dipenjarakan kerana fitnah dari kalangan Ahlul Bid'ah pada masa itu. Tetapi dia tidak mengarahkan dia punya pengikut dia memberontak. Padahal dia ada ribuan pengikut. Pengikut Ibn Taymiyah ni ramai. Dia ulama besar.
Ramai orang. Kalau dia kata jihad, lawan dengan kerajaan pada masa itu, maka semua akan bangkit. Tapi dia tak keluarkan pun fatwa. Lawan, dia masuk penjara. Walaupun dia kena fitnah. Kena fitnah. Dia bukannya buat salah apa, dia difitnah. Jadi dia tetap memilih untuk menerima tindakan penguasa pada masa itu. Kerana apa? Kerana kesalahan penguasa pada diri dia dengan Allah. Dia punya pahaman tak betul, dia punya ni tak betul. Dia punya ijtihad dia tak betul, dia menerima fitnah sebagainya tu, tak ada bukti apa, dia main tangkap aja contohnya. Itu dia dengan Allah. Tetapi sistem negara masih lagi Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama-ulama terdahulu memilih penjara. Memilih penjara. Ini kita lihat yang berlaku pada zaman para ulama dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Yang satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyeru, diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia kata telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallam telah menyeru kepada kami. Rasulullah panggil sahabat-sahabat, lalu kami pun membai'ah dengan beliau, maka kami pun mengikat janji setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika itu Rasul memimpin sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang lain-lain semua tu berbai'ah, berjanji untuk membantu, menolong bersama-sama dan sebagainya lah. Maka di antara yang beliau ambil perjanjian kepada kami adalah apa yang dia minta, apa yang Rasulullah minta kepada sahabat-sahabat. Maka kami membai'ah beliau, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk sentiasa dengar dan taat kepada pemimpin. Jadi antara benda yang Rasulullah perintah ialah kamu mesti dengar dan taat kepada pemimpin. Baik pada saat senang maupun susah. Ketika senang maupun susah, mesti taat pada pemimpin. Jadi Nabi perintahkan taat pada pemimpin. Waktu senang ataupun waktu susah. Waktu sempit ataupun waktu lapang. Dalam keadaan hak kami tidak dipenuhi, maksudnya pemimpin zalim pada kami, agar tidak berusaha merebut kekuasaan dan pemiliknya. Nabi larang, kalau pemimpin tu zalim pun, jangan kamu lawan dia. Jangan lawan dia. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali, ini Nabi sebut. Kecuali. Apa kecuali? Jika kamu telah melihat kekafiran yang nyata. Sehingga pemimpin itu melakukan perkara yang kufur. Yang nyata, yang qat'i, yang sahih, memang kufur. Ini kufur ni. Kufur betul. Ni bukan ijtihad. Orang ni kata tak boleh, orang ni kata boleh. Contoh, hari ni yang terakhir baru-baru ni disebut tentang menyebut hari Natal, sambutan hari Natal, Merry Christmas. Ada ulama mengatakan tak boleh cakap. Ada ulama kata boleh. Adalah hujah masing-masing. Ulama belaka kan. Betul tak betul tu terpulang pada takwa dan warak. Tapi ada benda yang khilaf lah. Contoh. Ni yang kata ini memang kufur sungguh. Nampak kufur. Tiba-tiba dia promote apa? Dia promote supaya kata Islam sama dengan agama-agama lain. Dia kata Islam sama dengan agama lain ni. Kita kena toleransi atas dasar brotherhood. Atas dasar Malaysian. Kita kena samakan agama kita dengan agama lain. Itu tak boleh lah. Kufur lah. Itu tak boleh taat lah. Nak taat macam mana dia suruh kita letak Islam bawah daripada agama yang lain, sama dengan agama lain? Tak boleh. Al-Islamu ya'lu wa la yu'ala alaih. Kalau cerah, terang-terang, contohnya, maka kata Rasulullah SAW, kecuali jika kalian telah melihat kekafiran yang nyata, yang betul-betul. Dan kamu ada dalil daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang kekafirannya. Memang ada dalil. Bukannya agak-agak je. Betul ke? Tak boleh ni. Tak. Bukan agak-agak. Memang ada dalil. Ini hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi disebut itu di sini bagaimana kita nak kena faham. Ketika dalam suasana Islam memerintah, dan ketika pemimpin itu memerintah orang Islam, dan dia ada kezaliman,
tetapi sistemnya masih lagi Islam, maka haram kita memberontak, tak boleh. Nah, ini dari sudut kaedah. Sebab tu fasa yang pertama, kedua, ketiga. Pertama, kedua, ketiga. Fasa nubuwah, fasa kenabian, fasa ketika mana sahabat Khulafa Ar-Rashidin, fasa ketika mana raja-raja yang mengamalkan sistem Islam tadi. Maka kalau ada kesalahan pemerintah, kita boleh tegur, boleh nasihat, boleh bimbing dia, tetapi kita jangan runtuhkan sistem dia. Sistem jangan runtuhkan. Ini dari sudut permasalahan Islam, disebut qadiyah Islamiah, dari sudut aspek siasi. Siasi. Jadi kita melihat di sini huraiannya, bagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada sepeninggalanku para penguasa yang tidak meneladani petunjukku. Hadis ini panjang tuan, hadis sahih. Akan ada selepas aku meninggal dunia, wafat, pemimpin-pemimpin yang tidak mencontohi petunjuk aku, tidak ikut sunnah, dan tidak mengamalkan, tidak mengikut petunjukku dan tidak mengamalkan sunnahku. Dan akan muncul di antara mereka para penguasa, ini Rasulullah sebut sallallahu alaihi wasallam, akan timbul lepas tu, mungkin zaman kita ni lah, kan, para penguasa yang hati-hati mereka, jiwa mereka adalah hati setan. Dan walaupun jasadnya manusia. Jadi Nabi sebut akan ada satu masa nanti, ada penguasa yang hatinya itu, jiwanya setan, bernipu, berompak, sebagainya, membunuh, tapi jasad dia manusia. Maka aku, Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu, berkata, bagaimana aku harus bersikap jika mereka dalam keadaan seperti itu, ya Rasulullah? Jadi bagaimana nak berdepan dengan pemimpin ni, pemimpin yang zalim, yang hati dia setan, tak ikut sunnah, tak ikut petunjuk, bagaimana nak berdepan dengan mereka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, engkau tetap dengar dan taat kepada pemimpin itu, meskipun punggung kamu dipukul, harta kamu dirampas, maka dengarlah dan taatlah. Ini hadis riwayat Imam Muslim daripada Huzaifah Ibn Yaman radhiyallahu anhu. Siapakah pemimpin tadi itu? Zaman bila ni? Zaman mulkan aqdad, iaitu mulkan zaman ketika kepimpinan di mana Islam memerintah, mana Quran masih tertegak, sunnah masih tertegak. Maka pemimpin zalim kita kena taat. Sebab apa? Dia tu akan mati, tak lama dah matilah dia. Jadi kita kena taat. Sebab sistem tu, jangan kita lawan, memberontak lawan pula, jatuhkan sistem Islam. Tak boleh. Tak boleh jatuhkan sistem Islam. Kalau dah Islam, tak boleh jatuhkan sistem Islam. Jadi huraian daripada para ulama menggambarkan kita, contoh dalam kitab Matan Al-Aqidah At-Tahawiyah, ulama menggambarkan, kami tidak memandang bolehnya memberontak kepada para pemimpin. Ini pemimpin yang mempunyai sistem Islam, dan pemerintah kami, meskipun mereka berbuat zalim, kami tidak mendoakan kejelekan mereka, keburukan mereka, mati ke, kami tidak melepaskan diri daripada ketaatan kepada mereka. Kami taat, kami memandangkan ketaatan mereka adalah ketaatan kepada Allah sebagai satu kewajipan, selama yang mereka perintah bukan maksiat. Selama dia perintah bukan maksiat kepada Allah. Dan kami doakan dengan mereka kebaikan dan keselamatan. Ini adalah apa huraian para ulama kita berkenaan tersebut. Jadi hal ini berlaku, hadis-hadis ini, ini kita faham. Hadis-hadis yang dimaksudkan di sini, para ulama kita menggambarkan, tatkala posisi dari kekuasaan yang berjalan di saat pemerintahan adalah pemerintahan Islam. Jadi hadis ni berlaku ketika mana sistemnya sistem Islam. Sistem Islam. Jadi hadis ni digambarkan para ulama yang menghurai ialah ketika sistem
sistem Islam. Yang menjalankan syariah Allah menggunakan sistem khilafah dan daulah Islam yang telah diterangkan dalam kitab siasah, kitab-kitab siasah yang dikarang oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dikarang, dia kata sekiranya kepimpinan itu mengamalkan syariah, walaupun dia jahat, dia zalim, hatinya setan, kena taat juga sebab sistemnya masih Islam. Dia zalim dia dengan Allah, peribadi dia, tapi sistem masih Islam. Jangan runtuhkan sistem Islam tu. Kerana kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa pada saat itu adalah kerana maksiat dalam dirinya. Dia dalam diri dia maksiat. Dia akan dihukum tak? Allah hukumlah. Itu hukuman Allah, dia dengan Allah. Akan tetapi sistem masih lagi sistem Islam. Sistem masih Islam lagi. Tak boleh kita runtuhkan sistem Islam. Sebab pemimpin kita bantai semua. Tak boleh. Ini satu yang tak betul. Sebagaimana berlaku ketika Osmaniyah. Di akhir-akhir kepimpinan Empire Osmaniyah, ada di kalangan orang-orang Islam yang melihat kepincangan kepada khalifah ataupun kepada pemerintahan Osmaniyah. Dia bergabung dengan musuh tentera salib, bergabung dengan Nasara Yahudi nak lawan khilafah, nak lawan khalifah. Jadi dia tak faham. Fiqh ni dia tak faham. Bukan tak faham. Dia memang tak nak Islam pun. Kerana kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa saat itu adalah kerana kemaksiatan diri. Diri dia sendiri salah. Dan kemaksiatan itu, tapi sistemnya masih lagi sistem Islam. Jangan pula kita bantai ketua tadi sebab dia jahat tapi sistem dia baik. Jangan kita sampai runtuh pula sistem dia. Ini kaedah dia. Kalau kita lihat, kalau kita ada samalah kalau kita dalam tidak ada daulah Islamiah yang sebagaimana digambarkan tadi, kita ada kumpulan kita, jamaah kita. Ada keburukan pada pemimpin. Jangan pula kita bantai pemimpin sampai jamaah tu berpecah. Tak boleh. Jamaah tu jamaah Islam contohlah. Tempat kita. Katakanlah kita kata surau kita kan. Jamaah semua bagus. Bagus. Jamaah sistem Islam. Cuma pemimpin je, pengurusi dia teruk. Kan? Sabar. Taat dulu. Lantik dia. Bila pilihan besok, turun dengan dia. Tapi jangan kita runtuhkan sistem surau tu kan. Macam tu. Ini cara ringkas, cara kita kata tenang fikirlah. Kerana sistemnya adalah sistem yang masih dijalankan sistem Islam. Iaitu khilafah al-Islamiyah. Sebab Allah perintahkan kita melaksanakan sistem khilafah Islamiyah macam mana dibuat oleh Rasulullah SAW. Masa ini, fasa ini disebut sebagai, ulama' ialah disebut mulkan a'dhan. Itu fasa raja yang menggigit. Jadi, kita kena taat 100% kepada pemimpin sebab pemimpin itu sistemnya Islam. Sistemnya Islam. Itu fasa ketiga, kedua dan yang pertama. Ini kita kena faham. Kemudian artinya saat itu kekuasaan Islam masih tertegak walaupun beberapa kelemahan-kelemahan, peraturan, tindakan zalim berlaku. Baik, hari ini kita berada di fasa yang keempat. Mulkan Jabriyan. Pemerintahan yang diktator. Ini fasa kita sekarang. Ini sebab tu saya bermulakan tadi tu kita sebut jatuh je Osmaniyah, kita masuk fasa keempat. Ini bukan saya kata ni, ulama sebut. Semua ulama sebut gitu. Ulama yang menggaji lah, yang tak gaji tak tahu kot. Kan ada lah orang alim dia fokus pada satu-satu aspek agaknya kan. Dia tak fokus pada siasah. Siasah dari sudut kepimpinan tadi kan. Akan tetapi masa sekarang ini bukan lagi masa mulkan a'dhan. Bukan lagi fasa mulkan a'dhan sekarang. Sekarang bukan lagi fasa mulkan a'dhan atau raja yang menggigit. Bukan raja yang menggigit. Itu raja yang berpegang dengan Quran dan Sunnah yang dihurai oleh para ulama kita tentang hadis tadi kan. Saat ini sebenarnya khilafah Islam telah runtuh. Kita dah tak ada khilafah dah. Yang terakhir 1924 Sultan Osmaniyah yang terakhir dipecat. Dah tak ada dah. Jadi kita ada pemimpin-pemimpin umat ni, kita ada pemimpin-pemimpin orang Islam. Kerajaan orang Islam. Macam Malaysia, dulu kita bekas daripada Osmaniyah. Ni kita kena betulkan balik ni.
Sultan-sultan kita ni kebanyakannya asalnya ialah governor-governor yang dilantik oleh Osmaniyah. Dia ada sejarah dia. Sejarah ni semua dipadam oleh penjajah. Jadi sebenarnya sultan ni dia bukannya dia lantik diri dia sendiri, tak. Dia ada dia punya silsilah dia. Dia ada keturunan dia, dia ada dia punya perlantikan dia dan sebagainya. Ada dia punya cerita dia lah. Jadi kita berada sekarang ini bukan di saat mulkan a'dhan, iaitu ketika mana raja menggigit. Saat ini khilafah telah runtuh. Maknanya kerajaan Islam telah runtuh, kekuasaan Islam dah tak ada lagi dah. Cuba sebut kat saya, mana kekuasaan Islam yang ada? Cuba kita fikir, ada tak? Ada tapi dalam bahagian tertentu aja. Mungkin nikah kahwin adalah. Nikah kahwin adalah. Nak tengok anak bulan adalah. Nak tentukan hari puasa. Ada. Tapi yang lain-lain, tak ada. Jadi ada yang ada yang tak ada. Jadi dia tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya Al-Quran dan hadis. Dia tak boleh, bukan menggigit. Gigit pun tak ada. Lepas. Islam dah terlepas. Nanti kita baca hadis tentang simpulan yang dah lepas. Maka dia kata, khilafah Islam telah runtuh, kekuasaan Islam dah tak ada lagi, sedangkan kaum muslimin pecah belah. Kita pula pecah belah. Tak lama lagi ada pula orang yang cakap lain pula ni. Kita pula pecah belah. Menjalankan pemerintahan ganti dengan hukum yang dibuat manusia, cuba meniru pula gaya kaum kafir. Hukum-hukum yang ada, kita tiru pula orang-orang yang bukan Islam punya. Kita ambil, kita cedok pula daripada dia. Maka inilah disebut sebagai mulkan Jabariyah ataupun mulkan Jibriyah. Jibrian. Jadi sini kita lihat, ini fasah kita. Ini kita kena faham. Jadi fasah ni fiqah masa ni tak sama dengan fiqah masa kita di fasah ketiga. Tak sama. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca tadi, iaitu kita punya 5 fasa. Fasa yang pertama nubuwah, fasa yang kedua ialah khulafa ataupun khalifah yang mengikut manhaj Nabi. Fasa ketiga fasa disebut sebagai mulkan a'dhan, iaitu fasa di mana umat Islam kepimpinannya itu kepimpinan yang menggigit, raja yang menggigit. Keempat, fasa penguasa yang memaksa, mulkan Jabrian. Baik. Di sinilah sangat jelas bahawa posisi sekarang ini umat Islam berada dalam posisi mulkan Jabriyah. Sedangkan umat Islam bersangkutan dengan mulkan Jabriyah ini perlu kita faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis macam mana yang sesuai dengan zaman kita ni? Ni kita kena tengok. Kalau kita tak faham, kita ingat hadis yang atas tadi. Hadis yang atas tadi untuk fasa ketiga. Ini ulama-ulama dah bagikan. Jadi saya cuma sampaikan aja. Hadis ini daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah berkata. Ini hadis tentang zaman kita ni. Hadis ni panjang tuan-tuan. Saya baca pelan-pelan. Tuan-tuan dengar elok-elok, catat elok-elok. Ni hadis zaman kita ni. Hadis ni diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Baihaqi. Hadis sahih. Hadis yang telah disahihkan oleh Albani. Syekh Albani pun sahihkan dia juga. Hadis ini. Hadis daripada Tabrani dan Baihaqi. Maka saya bacakan di sini daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah kami dalam salah satu khutbah. Jadi Rasulullah SAW berdiri. Kemudian baginda berkhutbah. Di antaranya beliau telah bersabda. Ni dengar tuan-tuan. Ini hadis zaman kita ni. Supaya kita tak keliru. Dengar. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah. Aku hampir saja dipanggil. Itu oleh malaikat maut. Aku hampir saja dipanggil. Maknanya dah dekatlah nak meninggal dunia. Rasulullah sebut. Akan wafat. Lalu aku penuhi panggilan tersebut. Maknanya bila datang malaikat maut, Rasulullah akan panggil. Penuhi. Rasulullah tak tunggu dah. Bila dah waktu ajal, Allah dah tentu ajal, maka tentukan ajal baginda Rasulullah SAW. Rasulullah boleh minta tangguh. Special Rasulullah SAW ni, special. Dia boleh minta tangguh. Kita tak boleh. Kita nak minta tangguh, menangis lah, air mata darah pun mati. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal kamu, ajal mereka itu tak lambat sesaat, tak cepat saat. Mati kita.
Jadi Rasulullah SAW gambarkan, maknanya dah dekat dah Rasulullah SAW di hujung-hujung. Maka ketahuilah, kan, aku hampir saja dipanggil oleh malaikat maut, lalu aku penuhi panggilan tersebut. Sesudahku, kelak kamu akan dipimpin oleh penguasa yang berkata. Jadi selepas aku meninggal ni, selepas aku wafat, kata Rasulullah SAW, kamu akan dipimpin oleh penguasa, pemimpin yang berkata, memerintah, berdasarkan landasan ilmu, maknanya dia memerintah dengan ilmu. Maknanya zaman kita ni ada pemimpin yang memerintah dengan ilmu, yang memerintah dengan takwa, dan berbuat berdasarkan ilmu, dan dia melaksanakan kepimpinannya dengan ilmu. Dia ada penasihat-penasihat dia yang bagus-bagus, yang soleh-soleh, yang takwa, dan dia pun bertakwa. Dia bukan buat ikut nafsu, dia buat ikut ilmu. Jadi zaman kita ni ada pemimpin macam tu. Mentaati mereka merupakan ketaatan yang benar kepada pemimpinnya. Jadi siapa yang ada pemimpin macam itu, kena taat. Kena taat. Pemimpin yang berlandaskan ilmu dan berbuat juga kerana ilmu, bukan nafsu. Bukan nafsu. Baik. Maka, dan kamu akan berada dalam kondisi selama beberapa waktu lamanya. Kamu akan berada berapa lama, lepas tu, setelah itu kamu akan dipimpin oleh penguasa yang berkata bukan berdasarkan ilmu. Jadi lepas tu akan ada pula pemimpin-pemimpin yang memerintah bukan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan Quran dan hadis, bukan berdasarkan kepada perkara-perkara yang syarak. Dan berbuat bukan berdasarkan landasan ilmu. Dia buat bukan landasan ilmu, dia tak ikut landasan ilmu. Dia ikut landasan-landasan yang lain. Bukan Quran, bukan hadis. Maka barang siapa menjadi penasihat mereka. Ni tuan-tuan, ni Rasulullah sebut. Ni hadis sahih tuan-tuan. Barang siapa yang menjadi penasihat mereka, berarti ia telah binasa dan membinasakan orang lain. Maknanya penasihat tu tak boleh nak bagi penasihat kat dia. Dia tu dah memang dah nak, dia bukan nak nasihat, buat syarat aja. Maka siapa jadi penasihat, kata Rasulullah SAW, dia telah binasa dan membinasakan orang lain. Jadi saya pun bimbang juga diri saya ni. Saya tak tahu. Pokok kita nak bagi nasihat orang pula, kan? Ataupun kita nak nasihat diri kita pun tak betul, kan? Maka hendaklah kamu bergaul dengan mereka secara fizik. Jangan kita tinggalkan. Jangan kita kutuk-kutuk dia. Jangan kita tinggalkan dia. Bergaul dengan dia secara fizikal. Fizikal tak apa. Dalam rangka kita nak dakwah kat dia. Buat baik. Jangan buat jahat. Jangan berpecah sama Islam. Jangan. Rasul kata bergaul dengan mereka secara fizikal. Mudah-mudahan ada hidayah di situ. Namun, janganlah perbuatan kalian mengikuti kelakuan mereka. Tapi jangan ikut kelakuan dia. Mari kita pergi ke dia untuk menjadi contoh. Untuk menjadi qudwah. Untuk dakwah. Untuk menasihati. Tak betul ni. Tuan, saya minta maaf. Saya ni tak pandai. Saya ni orang kampung aja. Tapi saya ingat apa yang Tuan cakap ni tak betul. Kita bagi nasihat kat dia. Saya doakan Allah berikan kepada Tuan sebagai pemimpin atau hidayah untuk buat keputusan yang betul. Kita jangan tinggalkan dia. Jangan kita buat musuh dengan dia. Kita kena bergaul dengan dia, berbaik dengan dia. Jangan kita jadikan pula kita dengan sebab kesilapan dia, kesalahan dia, kita pun nak pecah-pecah belah. Jangan. Kita tolong dia sama-sama. Pemimpin ni kita tolong. Kerana dia Islam juga. Cuma dia tidak berlandaskan ilmu. Maknanya ada kekurangan di situ. Tetapi Nabi gambarkan bahaya. Apa bahayanya? Berada di situ. Binasa dan membinasakan orang lain. Tapi nasihat Nabi, hendaklah kamu bergaul dengan mereka. Ini hadis sahih tuan-tuan. Ini fiqh ni. Hari ni kita akan berdepan dengan fatwa-fatwa dengan orang-orang yang mungkin kita tak suka. Ataupun mungkin kita rasa tak sama dengan kita, tak sehati sejiwa. Hati jiwa tak sama, tapi kita kena bergaul dengan dia, kena nasihat dia, kena tolong dia. Bantu dia yang kita boleh bantu. Rasul suruh sallallahu alaihi wasallam, tapi jangan ikut perangai jahat, jangan ikut. Kata Rasul sallallahu, tetapi jangan kamu berbuat mengikut perbuatan mereka, jangan ikut. Dia nak bermewah-mewah, nak ikut nafsu, jangan ikut. Kita pergi dia untuk dakwah pada dia, untuk tolong dia, bantu dia, baik dengan dia.
Persaksikanlah siapa yang berbuat baik di antara mereka sebagai orang yang berbuat baik, dan siapa yang berbuat buruk di antara mereka sebagai orang yang buat buruk. Jadi Nabi nasihat kita, fiqahnya, jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Jangan kita gunakan perkataan kita menyakitkan hati dia, merendahkan martabat dia. Kita buat baik dengan dia. Ini saksiah seorang yang beriman. Saksiah seorang beriman. Supaya apa? Sebab kita, yang penting di sini, antara hadis yang lain, gambarkan kita perlu menjaga perpaduan. Perpaduan kena jaga ni. Perpaduan kita kena jaga. Tapi perbuatan jahat dia menjilat penguasa ke, dia buat apa, jangan kita ikut. Nafsu dia dah seronok dengan dunia, dah seronok dengan nafsu, kita jangan ikut. Kita pergi dalam rangka nak sama-sama ajak dia kepada Allah. Nampak? Ini Rasul SAW cukup sensitif. Sebab mereka ni diuji dengan pangkat, diuji dengan kekayaan, diuji dengan macam-macam kesenangan dunia. Mungkin sebelum ni gajinya 1,000, 2,000, 3,000, sekarang dah gajinya 10,000, 20,000. Mungkin dia ada keuangan yang banyak, dia ada pengaruh yang banyak, ada projek juta-juta. Jadi Allah uji dengan kesenangan, ketika itu mungkin dia terlupa, terlalai. Ketika itu mungkin dia akan bertaubat. Mungkin dia akan jadi baik lepas tu. Maka kita jangan melihat kekurangan yang ada pada seseorang itu sebagai alasan untuk kita berpecah. Ini Rasul SAW sebut, ini kaedah ni, ini fiqh ni. Ini semua adalah bagaimana kita nak memahami realiti yang ada pada hari ini. Jangan sampai kita menjadikan perpecahan. Sebab memang mereka suka kita berpecah. Tapi kalau ada keburukan yang dibawa, jangan ikut. Rasul kata jangan ikut. Tapi kamu tetap kena dakwah dengan dia. Alangkan Fir'aun pun kita kena dakwah. Kalau Fir'aun, zaman Musa AS, Fir'aun ni mengaku Tuhan. Bunuh orang, macam-macam dibuat. Pun Allah perintah Musa pergi kepada Fir'aun. Dakwah pada mereka dengan lembut, dengan hikmah. Kan? Jadi, apa lagi orang Islam? Sebab tu digambarkan dalam ulasan ulama' yang awal tadi. Kan, kita jangan doa keburukan kat dia. Kita doa kebaikan. Ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu ini sekarang sedang diuji dengan kekayaan, sedang diuji dengan pangkat, sedang diuji dengan hati yang lemah. Ya Allah, kuatkanlah hatinya untuk supaya dia boleh patah balik kepada-Mu. Ya Allah, mudah-mudahan dia akan bersama dengan kami, bersama dengan kebenaran semula. Kita doakan dia. Sebab dia pun orang beriman. Mungkin kalau kita duduk situ pun kita bersama juga. Wa'iyazbillah min zalik. Ini sebab fitnah sekarang ni tuan-tuan. Saya minta maaf saya sebut kat sini. Fitnah sekarang ni, orang nampak contohnya politik. Politik kan. Kita ada banyak parti sekarang ni. Parti yang nampak Islam lah. Parti Islam Malaysia PAS. Parti Amanah Negara PAN. Parti PKR pun ada orang Melayu. Orang Islam lah kita tanya. Parti apa lagi ada orang Islam? Bersatu. UMNO. Kan? 5. Ini yang besar. Tak masuk lagi Putra lah apa sebagainya. Ini semua parti orang Islam. Ini kita sebut politik. Politik ni memecah belah. Berpecah sekarang. Kita akan bincang politik kemudian. Tapi nak sebut sini, masih Islam. Maka jangan kita sampai peringkat kan, berperang dengan dia sampai seolah-olah dia ni orang kafir. Bukan. Dia bukan orang kafir. Dia orang Islam lagi. Yalah, dia buat dosa. Pada kita dia buat dosa besar. Pada kita lah. Tapi memang sebab musuh memang nak suruh kita pecah. Musuh nak suruh kita pecah. Jadi hadis ini menerangkan tentang sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para pemimpin yang mempertuhankan hawa nafsu. Yang mempertuhankan hawa nafsu. Dia pemimpin mempertuhankan hawa nafsu. Meninggalkan hukum Allah. Dan mengambil pemerintahan kafir dalam melaksanakan pemerintahannya. Dia ambil pemerintahan yang bukan Islam. Ghairal Islam. Zaman kita lah ni. Ini zaman kita ni. Hadis ni zaman kita ni. Nabi gambarkan zaman kita ni. Sebab tu hadis Nabi sesuai. Contohnya, COVID-19 datang sini. Ada tak panduan sunnah? Banyak panduan sunnah. Banyak panduan sunnah yang ada. Bagaimana nak berhadapan dengan COVID-19. Pandemik 19.
Tapi berapa yang ikut panduan sunnah? Kita ikut panduan manusia aja. Apa panduan manusia? Banyaklah kalau nak sebut sini, sensitif lah. Kan? Tapi nak sebut kat sini. Kan? Kita tak ikut sunnah. Kan? Bergaulnya, sembahyangnya, macam-macam lah. Kan? Jadi hadis ini menerangkan sikap kita. Sikap kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, kita sentiasa melihat kebaikan, baik sangka. Walaupun dia buat jahat, kita tak ikut apa dia buat jahat. Jangan ikut. Bukan kita iktiraf dia. Tak, kita nak dakwah pada dia. Nak bimbing, tak meninggalkan dia. Ketika mana dia sedang diuji dengan dunia. Sahabat kita ni sedang diuji dengan dunia. Dia ada kuasa. Dia ada nama, dia ada pangkat, dia ada gaji. Semua dia ada. Kita tak ada semua. Kita diuji dengan lain, dia diuji dengan lain. Jadi kita kena, Nabi kata apa? Bergaul dengan mereka. Bimbing mereka. Tapi jangan ikut apa yang dibuat. Jadi, yang boleh kita jadikan sekarang ini secara individu, mereka yang ada yang masih baik, tetapi kerana pemerintahannya meninggalkan hukum Allah. Kalau kita rasa kita tak boleh nak bantu dia dan sebagainya, maka kita bimbang keamanan diri kita, fitnah, jauhkanlah. Itu lainlah. Mungkin kita ni kan akan menjadi negatif pula kat kita kan. Maka di antaranya memahami zaman sekarang ini, mulkan jabriyan ini diposisikan sebagai mulkan a'dha. Jadi jangan pula kita rasa kita ni di fasa keempat. Fasa keempat ni fasa di mana kan pemimpinnya tidak mengikut Quran dan Sunnah secara menyeluruh. Mungkin ikut sikit-sikit aja. Kan? Nak mula majlis baca bismillah, nak mula majlis baca Fatihah, habis dengan tasbih kafarah, tapi tengah-tengah tu banyak syirik dan bid'ah. Syirik dan bid'ah. Apa syirik dan bid'ah? Ini saya sebut tuan-tuan. Sebab apa saya sebut? Sebab benda ni akan berlaku. Tiba-tiba tengah-tengah tu berdoa dengan agama lain. Kita aminkan orang lain doa. Dia doa kat Tuhan dia, kita aminkan. Kita aminkan doa kepada Tuhan yang bukan Allah, yang dia percayalah. Tak boleh tuan-tuan. Ini ibadah. Ibadah dan akidah hanya untuk Allah sahaja. Kalau muamalah boleh lagi kita toleransi. Ibadah, akidah, faqat lillahi ta'ala. Kerana Allah sahaja. Maka kita kena faham sekarang ni mulkan jabriyah. Jangan pula kita faham, oh boleh. Kita kena ikut sami'na wa ata'na semua sekali. Kenapa? Sebab dia pemimpin kita. Nampak pakai kopiah, nampak semua elok, nampak Islam, bismillah semua. Tapi rupa-rupanya ada nafsu di dalamnya, asasnya. Maka kita kena posisikan fasa tadi dengan tepat dan betul. Sebab ada hadis, memang ada. Dia boleh guna hadis tu. Dia akan kata Nabi suruh taat kepada pemimpin, taat kepada ulil amri. Sami'na wa ata'na. Itu fasa yang pertama, kedua, ketiga. Ini ulama menghuraikan. Jadi akan muncul. Ni tuan-tuan. Ini penting. Maka akan muncul para ulama yang menjilat penguasa. Para ulama yang menjilat penguasa. Pada zaman mulkan jabriyah ni. Saya tak cakap siapa-siapa tuan-tuan. Ni zaman kita ni akan muncul. Ulama-ulama yang menjilat penguasa. Yang takut dengan manusia. Penguasa yang jahat. Penguasa yang hatinya syaitan. Maka orang yang berjuang, yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dianggap sebagai khawarij. Jadi orang-orang yang baik-baik ini pula tiba-tiba fatwanya dia ni khawarij, orang yang terkeluar. Para ulama yang menasihatinya, bila ada ulama-ulama menasihatinya, dianggap sebagai ekstremis yang berbahaya. Maka banyak masyarakat awam yang bergerak. Masyarakat awam pula orang biasa-biasa macam kita-kita ni lah, orang tak pandai sangat. Bolehlah cakap satu, dua gitu. Kan, sama-sama bincang-bincang. Bergerak, berdakwah sekadar mampu kita. Dan berjuang. Malahan ditangkap dengan fatwa tadi. Malahan ada yang dibunuh. Tuan-tuan, kenapa? Kerana kita berada di zaman mulkan jabriyah. Kita berada di zaman sistem Islam ditekan. Yang ada ialah sistem manusia yang menguasai. Belakang ni siapa? Besok kita akan sambung. Belakangnya tu iblis dan syaitan. Baik.
Di sinilah sangat jelas sikap kaum muslimin terhadap sebuah pemerintahan Islam. Jelas ya, jelas. Clear. Clear, kita nampak. Dengan fasa ni kita nampak, clear, jelas. Meskipun sebagai mulkan aqdan, mungkin kita kata fasa yang ke-1, kedua, ketiga. Mulkan aqdan, pemerintahan yang menggigit tadi. Mereka ketika itu melepaskan sistem Islam, ketika zaman kita ini melepaskan sistem Islam. Maka disebut mulkan Jabariyah ataupun Jabriyan. Mulkan Jabriyan ini ialah pemerintah yang melepaskan Islam. Tapi dia Islam. Tapi dia melepaskan Islam. Ataupun dia bukan Islam. Yang memang tak ambil Islam. Itu mulkan Jabriyan. Kerana yang satu, kita wajib taat dalam suka atau duka. Yang pertama tadi. Iaitu mulkan a'dhan. Iaitu sistem yang masih lagi sistem Islam. Wajib taat. Dan yang satu lagi, wajib kita menjauhinya. Sistem tu kita kena jauhilah. Tapi kita kena dekat. Jadi kalau dakwah Islam, kita kena dakwah kat dia. Dakwah kat dia. Macam contohnya, kita nampak pemimpin-pemimpin yang tak betul kan. Doa hidayah kat dia. Jangan doa laknat dia. Jangan laknat dia. Sebab kita tak tahu. Kita pun husnul khatimah ke su'ul khatimah kita tak tahu. Kita laknat dia pula. Tiba-tiba Allah bagi dia hidayah, dia bertaubat. Saya kenal dengan ramai orang politik, tuan-tuan. Di antara sifat biasa orang politik kita ni, yang kebas lah, yang saya kenal lah. Yang kebas, yang curi-curi, yang korap-korap kan. Kawan-kawan saya pun ada, kawan-kawan sama belajar. Jangan tanyalah siapa noh. Adalah saya kenal. Tapi, dia buat jahat, dia ada buat baik. Dia buat jahat, dia curi dah apa contohnya, rasuah lah apa, whatever, kita kata kesalahan-kesalahan. Tapi dia ada buat baik. Dia ada buat tahfiz, dia ada madrasah tahfiz. Dia ada madrasah anak-anak yatim, dia jaga anak yatim. Dia ada buat baik. Bila saya tanya dengan dia, kenapa buat madrasah ni? Dia kata, aku banyak dosa. Aku banyak dosa. Jadi aku nak haraplah supaya aku buat tolong-tolong ni. Kan? Allah ampunilah dosa aku. Nampak? Ada juga hati dia. Ada hati yang baik ni. Walaupun kita kata dia buat jahat ni. Ada. Jadi kita jangan laknat orang. Jangan laknat orang. Terutamanya orang Islam. Jangan laknat. Jangan cerca. Jangan cela. Kita doakan kebaikan. Itu sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang tak betul, kita doakan dia. Kita doakan dia kebaikan. Boleh? Susah kadang-kadang kan kita marah. Memang marah. Saya pun marah juga kadang-kadang benda dia buat tu. Benda yang mengganggu orang lain kan. Tapi dari sudut hati kita tak suka. Dari sudut fizikal kita cuba berdakwah pada dia. Hati kita jangan ikutlah dia buat. Jangan kita sama dengan dia pula. Jadi, bagaimana Malaysia? Ni Malaysia. Saya nak sentuh sikit Malaysia. Boleh? Sikit je. Saya tak banyak. Malaysia Sejarah negara kita ni catatan saya lah. Betul tak betul wallahu alam. Saya mohon ampun daripada Allah kalau ada kesilapan. Tapi ini apa yang saya catat, yang saya bincang-bincang. Sejarah negara kita tanah Melayu dan sebahagian besar Nusantara berada di bawah kepimpinan Empayar Osmania. Kita asal dulu daripada kajian Islam. Kita tengok dakwah datang daripada pendakwah-pendakwah zaman Rasulullah SAW, sahabat-sahabat sebagainya sampai ke tempat kita, kawasan Nusantara ni sampai. Sebenarnya kita dapat Islam lebih awal lagi daripada yang disebut-sebut dalam buku sejarah kita. Buku sejarah kita kata pedagang-pedagang di Melaka. Sebelum Melaka lagi. Zaman di Kedah lagi. Zaman kerajaan Campar lagi. Kerajaan di Patani lagi. Semua tu maknanya dah sampai ke kita lah. Khususnya tanah Melayu ataupun Malaysia sekarang, termasuk Sabah Sarawak. Merdeka, kita telah merdeka daripada British. Dan Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Islam sebagai agama persekutuan. Saya rasa dalam dunia ni mungkin kita kot, mungkin ada satu dua lain agaknya, wallahu alam. Dan dalam perlembagaan, Islam sebagai agama persekutuan. Dengan kepimpinan yang tertingginya raja adalah Islam. Ini Malaysia. Raja adalah Islam. Dan dalam perlembagaan kita pula Islam sebagai agama persekutuan.
Jadi kita kena kita kena tengok, walaupun kita di mulkan Jibrian, maknanya kerajaan yang diktator ni, Malaysia ni masih ada lemah lembutnya. Masih ada lagi kebaikannya. Raja mesti orang Islam. Kalau raja orang tak Islam, raja murtad, tak ada orang terima. Raja murtad, tak ada orang terima. Raja mesti Muslim. Itu kita punya pelemahan. Sebab Melayu Islam. Melayu mesti Islam. Itu kita punya definisi. Kepimpinan Melayu mesti Islam. Ini kita punya perlembagaan kita. Dan Islam itu sebagai agama persekutuan. Kita kata, apa ni agama resmi je. Agama resmi pun agama juga. Maknanya ada dalam perlembagaan. Perlembagaan lain tak ada. Negara lain tak ada. Langsung tak ada. Baik. Kemudian, Pakistan ada. Kemudian, walaupun perundangannya tidaklah 100% berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, tetapi apabila disebut raja Islam sebagai agama rasmi, agama persekutuan, memungkinkan untuk Al-Quran dan Sunnah ditegakkan 100%. Mungkin tak? Mungkin. Cuma sekarang ni, kelemahan orang Islam di negara kita berpecah sampai kita tak boleh nak menegakkan Islam 100%. Orang Islam sendiri tolak Islam. Itu masalah kita. Masalah kita ni. Tapi maknanya agama Islam dia sebagai persekutuan. Patutnya agama persekutuan Islam ni bukannya sembahyang puasa haji je. Islam ni as a way of life. Seluruh kehidupan. Semua benda ada Islam kan. Zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemungkinan boleh tak guna. Kawan-kawan legal kata boleh. Kalau kita pun kalau kata orang Islam menang betul-betul memimpin dan orang-orang yang bukan Islam memahami, mengenal Islam, kita boleh kenalkan dengan Islam. Bahawa Islam ni bukannya menganiaya, Islam ni bukan pengganas, Islam ni bukan jahat, Islam ni adil, Islam ni menekankan akhlak, kan. Orang bukan Islam, dia tak masuk Islam, kita tak boleh paksa. Tapi dia tahu, dia kenal Islam. Maka mungkin tak Al-Quran dan Sunnah menjadi dasar negara? Mungkin. Mungkin, sebab dia dah ada dah. Jadi, Malaysia ni dia ada special sikit lah. Sebab tu Malaysia ni satu tempat yang special. Walaupun agak susah lah. Tapi dari sudut teorinya ada situ. Kita tak mau pergi terlalu jauh dalam perbahasan ini. Maknanya nak sebut sini negara kita special. Kita berharap. Malam ni saya nak sebut. Kita berharap dan kita berhajat supaya raja yang ada, raja yang bertakwa. Perdana Menteri dan menteri yang ada, Perdana Menteri yang bertakwa. Jadi kita harap, kita berhajat daripada perlembagaan sistem ni, kita berharap berhajat, kita kena laksanakan perkara yang terbaik lah. Kan? Sebab tu, kita nak tuanku, raja yang memimpin negara kita, kita hajatkan supaya menjadi raja yang bertakwa. Sebab itulah asas. Nanti lepas ni saya akan sebut, kalau tak bertakwa ni, apa jadi? Apa jadi? Tuan-tuan, tak bertakwa, kedaulatan negara kita akan dirampas oleh Dajjal dan tentera Dajjal. Saya akan sebut besok. Malam ni dah lewat. Okey. Jadi, dikata, raja yang bertakwa, kita berhajat Perdana Menteri yang bertakwa, yang boleh memimpin negara kita menuju kepada menegakkan Islam sebagaimana zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi, andainya Malaysia mengikut telunjuk Yahudi dan Nasara, tiba-tiba kita mengiktiraf Israel. Bagaimana yang berlaku pada orang Arab hari ini. Sebab tu nak sebut sini, orang Arab, janganlah kita pandang Arab ni tinggi sangat. Sebab bila mereka dah mengiktiraf musuh Allah, Allah gambarkan dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara. Tidak sekali-kali orang Yahudi Zionis dan Nasara Zionis ini akan senang dengan kita, hatta sehinggalah kita kembali kepada dia, ikut apa dia nak. Ini Al-Quran sebut. Kemudian Allah sebut lagi dalam surah Al-Maidah, la tajidanna ashaddan nas adawata lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Kamu pasti jumpa di kalangan manusia itu mereka yang dahsyat, yang paling ketat, paling teruk permusuhan kepada orang beriman. Al-Yahud, Zionis. Zionis Kristian, Zionis kan? Yahudi. Allah dah gambarkan, ni musuh. Tiba-tiba kita iktiraf musuh. Seandainya Malaysia mengikut telunjuk Yahudi dan Nasara, kepimpinan-kepimpinan yang memusuhi Islam,
maka tidak mustahil kita akan menjadi 100% mulkan Jabariyah. Kita akan menjadi 100% mulkan Jibrian, iaitu diktator yang memaksa sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan dan rahmati Allah SWT, esok saya akan ceritakan kepada tuan-tuan tentang apa yang mereka rancang untuk menguasai kedaulatan negara kita dengan melaksanakan bukan hanya big reset di peringkat antarabangsa, mereka akan melaksanakan big reset di negara kita. Kerana itu perancangan mereka. Adakah itu satu konspirasi ataupun teori ataupun itu satu realiti? Saya akan cerita besok insya-Allah. Nak pukul 11 dah. Kalau saya sambung tu tak, dia tergantung kan. Jadi kita mula tajuk kan. Tajuk tu kita mula besok. Maka sudah jelaslah kita tatkala ada seorang ulama ataupun ustaz yang salah faham. Bila seorang alim ataupun seorang ustaz yang memahami Islam tadi, dia salah faham hidupnya ini. Kita ni di zaman mana? Dia tak faham kita ni zaman mulkan Jibriyah ke? Kita ni mulkan Aqdan ke? Dia tak faham. Kita kat mana? Yang dia faham baca hadis. Bila tengok hadis, oh ini boleh guna dah ni. Sedangkan hadis itu dia ada dia punya kan, dia punya background dia. Ada dia punya suasana dia, ada dia punya maksudnya yang dihuraikan oleh para ulama yang terdahulu daripada kita. Yang dihuraikan oleh para ulama yang terdahulu daripada kita. Jadi apabila berlaku di kalangan orang alim kita yang tidak faham hadis-hadis yang dimaksudkan tadi, yang bila kita gabungkan hadis baru kita nampak. Kalau kita baca satu hadis saja, sami'na wa ata'na saja. Sedangkan sami'na wa ata'na tu pada benda-benda yang bersangkut dengan sistem Islam. Kan? Masuk penjara, sistem Islam. Tapi kalau yang bukan ni, kan, lain pula. Rasulullah SAW suruh apa? Jauhi. Suruh jangan ikut. Kan? Jadi ada orang tanya saya, hadis ni sahih ke? Sahih, ni ada sahih. Tuan-tuan. Ceklah. Kan? Maka dia kata, apabila berlaku kekeliruan ini, maka akan berlaku kerosakan. Jadi kita tak faham di mana letak hadis tadi itu, sebagaimana digambarkan para ulama kita, dia kata akan berlaku kerosakan, akan menjadi satu pengkhianatan yang tidak henti-henti. Di antara memahami zaman, kita kena faham zaman. Disebut qadhiyah Islamiyah, permasalahan Islam. Yang mulkan Jabariyah tadi diposisikan sebagai mulkan Aqdan. Jadi kita padahal kita kat mulkan Jabariyah. Tapi kita kata kita ni mulkan Aqdan. Kita kena taat. Sami'na wa ta'na. Apa dia cakap kena buat. Imam Ahmad pun masuk penjara ikut. Itu zaman mulkan Aqdan. Bukan zaman mulkan Jabariyah. Maka akan muncul para ulama yang menjilat penguasa yang jahat. Maka para mereka yang berjuang, beramar ma'ruf nahi munkar, mereka yang berdakwah, yang tolong rakyat, buat baik-baik dengan rakyat, yang tolong dakwah, bantu membina kekuatan umat, maka mereka disebut sebagai ekstremis, pengganas, dilabel sebagai sebagai bahaya, dilabel sebagai orang-orang yang akan mengganggu. Padahal pendakwah-pendakwah ni bukan buat apa pun. Dia cuma nak sampaikan Islam aja. Tapi ada yang kena tangkap dan sebagainya atas tuduhan-tuduhan. Kenapa? Saya kata orang ni tak ikut fatwa, tak ikut sekian-sekian. Maka dia kena tangkap, kena penjara. Mungkin ada yang kena seksa dan sebagainya. Jadi kita kena faham akan hakikat ini. Bila kita faham akan hakikat ini, baru kita faham macam mana nak bergerak. Maka sekarang tuan-tuan mata Allah, apa yang kita nak faham? Kita berada dalam mulkan Jibriyah. Tak sama. Maka kita kena berhati-hati melihat takwa, melihat warak pada fatwa. Melihat takwa, warak kepada akhlak. Kepada kata-kata. Kita kena melihat itu. Tapi kalau kita sistem Islam semua, kita lapang dada lagi lah. Sebab sistem tu Allah jaga, Allah memberi rahmat. InsyaAllah tuan-tuan rahmat Allah, kita akan sambung berkenaan dengan mulkan Jibrian ini, zaman kita ni. Esok kita akan sambung menuju kepada kemuncak diktatorship, menuju kepada kemuncak
Mulkan Jibrian tadi. Great Reset. Nak sebut pun susah. Great Reset. Bukan teori, tapi reality. Saya minta tuan-tuan, kalau ada kesempatan, kenal kawan-kawan yang kata teori konspirasi tak ada dalam Islam, pakatan jahat tak ada dalam Islam, ajak dengar besok. Kita cuba tengok. Teori ke? Kan? Reality ke? Saya akan cuba pelan-pelan lah, doa lah. Mudah-mudahan kita boleh sampaikan. Jadi kita akan melihat besok, apa yang berlaku pada hari ini adalah merupakan fitnah yang datang dengan sebab kita berada di zaman Mulkan Jibriyah ini. Zaman dictatorship. Dan kita sedang menuju ke muncak. Ada orang tanya, ada orang sebut, macam manalah mereka nak menguasai dunia? Kan? Kumpulan-kumpulan, kita kata, orang kaya-kaya dunia ni macam mana contohnya? Takkanlah semua manusia boleh ikut cakap dia. Bill Gates lah, siapa lagi? Kan? Biden lah, Joe Biden lah, kan? Kissinger lah yang hidup-hidup ni, kan? Takkanlah bodoh sangat orang dunia ni. Mana ada konspirasi ni? Pakatan jahat ni mana ada? InsyaAllah saya cuba bincang-bincang besok. Supaya kita melihat ni bukan konspirasi semata-mata, tapi realiti. Dah jadi realiti dah. Kita nampak lah. Dia sebut. Jadi doakanlah mudah-mudahan. Susah nak sebut ni tuan-tuan, tapi kita kena buatlah pelan-pelan. Sebab supaya kita faham realiti yang ada di depan kita, dan bila kita faham realiti itu, insya-Allah kita boleh beramal sesuai dengan waqi', dengan fiqh. Jadi kita tak menjadi orang-orang yang ikut arus. Sebab arus ni arus Dajjal. Saya sebut tuan-tuan, ada orang tanya kat saya soalan. Dajjal bila keluar? Saya sebut, wallahu a'lam. Tak ada orang tahu Dajjal keluar bila. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Bila kita nak menang? Wallahu a'lam. Kita pun tak tahu bila kita menang. Tapi kita boleh sebut kita akan menang. Janji Allah kita menang. Bila? Wallahu a'lam. Allah yang Maha mengetahui. Bila nak turunnya Ya'juj Ma'juj ataupun terbitnya matahari sebelah barat ni, agak-agaknya berapa tahun? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Yang tahu hanya Allah. Allah yang Maha mengetahui. Kita tak tahu. Tapi kita boleh bincanglah tanda-tandanya yang Rasulullah SAW ajar kita, tunjuk kita. Dajjal ni begini. Adalah hadis-hadis tentang tanda-tandanya nak keluar bila. Contohnya, Danau Tiberias dah kering. Baisan dah tak ada korma. Jadi tanda-tanda tu adalah. Kita bolehlah bincang tanda-tanda tu. Tapi bila exactly, nobody knows. Siapa yang cakap dia tahu Dajjal keluar bila semua tu. Tapi kita boleh sebut lah. Contohnya macam mereka rancang. Mereka rancang tu kita boleh sebut. Tapi perancangan mereka tu jadi tak jadi. Itu Allah punya kuasa, kan. Mereka rancang tahun 2021 nak buat temple, Solomon Temple contoh. Mereka rancang, disebut tahun 2014. 2021 nak mereka rancang. Mereka rancang nak hapuskan semua gerakan Islam. Ni saya buat berita pada tuan-tuan malam ni. Semua gerakan Islam, semua pertubuhan Islam. Semua kesatuan Islam yang hakiki, yang benar. Mereka nak pecah belahkan. Mereka nak hancurkan. Bila mereka rancang? Sehingga 2022. Itu perancangan dia. Macam mana kita tahu? Adalah fakta kita. Ini perancangan mereka. Bila kita kaji-kaji, jumpa ucapan dia, cakap dia, kita jumpa dia punya plan-plan dia tu, kan. Inilah dia rancang. Tapi jadi tak jadi, wallahu alam. Kalau Allah izin, jadi. Kalau Allah tak izin, tak jadi. Delay. Tapi dekat lah. Dah dekat. Sebab tu saya kena ceritakan benda ni pada tuan-tuan puan-puan sekalian, terutama kepada mereka yang memimpin jamaah ataupun pertubuhan Islam ataupun apa sahajalah kesatuan umat, supaya mereka memahami bahawa kedatangan mihnah, tribulasi, kesusahan, cabaran itu sudah dekat, terlalu dekat. Bukan saya cakap seorang ni, ramai ulama cakap, cuma kita mungkin tahu tak tahulah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan esok kalau kesempatan besok malam kita akan buat satu sesi untuk kita bincangkan berkenaan dengan Mulkan Jibriyah ni menuju ke muncak, Big Reset. Kita akan cerita sikit Big Reset ni apa benda, apa tanda-tanda dia, macam mana kita tahu dia sedang berlaku sekarang.
InsyaAllah kita akan bincanglah. Tolong doakan supaya kita dapat sampaikan dan dapat membuka pintu hati orang Islam supaya boleh bersatu. Kita hajat bersatu, tuan-tuan. Janganlah kita gaduh-gaduh. Kalau kita berbeza pandangan, kalau kita berbeza perasaan, ilmu beza, jangan gaduh-gaduh. Kita bersatu. InsyaAllah. Saya mohon maaf andai kata apa yang saya sebut ada yang tersilap, terkasar, ataupun mungkin saya cakap tak betul. Saya minta maaf lah. Saya minta maaf sangat-sangat. Mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita, dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan pada kita hidayah, petunjuk. InsyaAllah. Sama-sama kita berada di atas jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hajat kita. Hidup bersama Islam, mati bersama Islam. Hidup bersama iman, mati bersama iman. Sebab ujian bertambah besar, tuan-tuan. Bertambah besar. Itu hajat kita, insyaAllah. Kita baca doa Rabita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فوفق اللهم رابطتها وأدم ودها وهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك لسانا رطيبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قل من ذلك يا نعم المجيب اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Tuan-tuan, kalau boleh panjang-panjangkan perbincangan kita malam ini, mudah-mudahan lebih ramai kawan-kawan kita, saudara kita dapat manfaat daripada perbincangan kita, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.